Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita sekali lagi bersama-sama pada malam ni. InsyaAllah sambungan kita daripada syarahan terpilih daripada kitab Talbis Iblis, sambungan daripada bab yang ke-34, kita akan sebut sikit pada malam ni, iaitu di bawah tajuk bolehkah seseorang bermimpikan Nabi. Kemudian kita akan masuk bab yang ke-35, iaitu mempermainkan azab Allah. Cuma kita sambung sikit bab yang ke-34 ni pada muka surat 219, mensyarahkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari pada muka surat 219 tu. Dalam buku petak yang atas tu, dia datangkan satu hadis yang berbunyi, man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna asyaitana la yatakhayyalu bi wa ru'yal mu'mini juz'un min 46 juz'an minan nubuwah. Maksud hadis tu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang melihatku dalam tidurnya, iaitu bermimpi, maka ia sesungguhnya telah melihatku, kerana syaitan tidak mampu menyerupaiku, dan mimpi seorang mukmin adalah satu bahagian dari 46 bahagian kenabian. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Sahih Bukhari, dalam kitab At-Ta'bir, bab Ismun man ra'a an-nabi fil madam. Ismun tu maksudnya dosa bagi orang yang mendakwa bermimpi jumpa dengan Nabi, sedangkan dakwaan itu ialah dusta ataupun bohong. Maknanya walaupun dari segi hadis tu ianya tidaklah Nabi sebut dosa, tapi ianya di sebalik hadis tu ialah ancaman. Kita boleh tengok dalam hadis ni, kata Nabi, fa inna syaitan la yatakhayyalu bi, sesungguhnya syaitan itu tidak mampu menyerupaiku. Walau macam mana pun, bila mana satu orang tu dia bermimpi, syaitan itu boleh mendakwa diri dia Nabi dalam mimpi kita. Sebab kita umat akhir zaman ni ialah manusia yang hidup selepas kewafatan Nabi, jauh daripada zaman Nabi, memungkinkan untuk kita terdedah kepada penipuan syaitan, sebab kita tak kenal batang tubuh Nabi, sebab tak pernah tengok Nabi secara mata kasar, hanya berpada dengan hadis-hadis yang diriwayatkan. Walaupun kita boleh bayang, tapi bayangannya bukanlah 100%, dan beza seperti mana orang yang betul-betul melihat Nabi di zaman hidupnya Nabi. Dalam muka surat 219 tu, dia datangkan beberapa pandangan para ulama, 3 pendapat berkenaan dengan status orang yang bermimpi jumpa Nabi. Dalam mentafsirkan hadis ini, para ulama telah terbahagi kepada 3 kelompok. Apabila saya utarakan 3 pendapat ini, insya-Allah jawapan kepada soalan anda akan terjawab. Itu yang disebutkan oleh syarah. Kumpulan yang pertama, antara yang tergolong dalam kumpulan ini adalah pakar tafsir mimpi, seorang tabi'in bernama Muhammad ibn Sirin. Kemudian Qadhi Iyad
dan lain-lain. Apa yang disebut pada muka surat 220? Mereka berpendapat bahawa hadis di atas terikat dengan samanya wajah dan bentuk Rasulullah yang dilihat dalam mimpi dengan apa yang diriwayatkan ataupun yang dilihat semasa hayat bagi golongan sahabat. Sebab mereka lah yang tengok Nabi, yang bersemuka dengan Nabi dan sempat hidup sezaman dengan Nabi. Jikalau ia sama sifatnya dan perwatakannya, ketika itu ia adalah wajah sebenar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jikalau bercanggah, maka ia bukanlah Nabi. Maknanya daripada pendapat golongan pertama ni, seakan-akannya nak beritahu yang boleh mimpi Nabi dengan tepat, maknanya betul mimpi tu mimpi Nabi, ialah golongan sahabat. Sebab mereka ialah golongan yang hidup sezaman dengan Nabi, pernah jumpa Nabi. Ini bermakna hadis di atas tidak mutlak kepada semua bentuk wajah yang dilihatnya. Ia hanya benar-benar wajah Nabi jikalau sifatnya sama dengan apa yang diriwayatkan. Bagi para sahabat Nabi, apa yang dilihat mestilah sama dengan wajah Nabi yang diketahui mereka. Dalil ini diutarakan oleh kumpulan ini adalah hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan disebut oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, iaitu seorang lelaki telah bermimpi bertemu dengan Rasulullah, lalu menceritakannya kepada Abdullah bin Abbas. Maka Abdullah bin Abbas bertanya, sifatkan apa yang kamu lihat? Maka ia berkata, aku menyebut Hasan bin Ali, lalu aku menyerupakan dengannya. Ibnu Hajar berkata, hadis ini baik. Jikalau diambil pendapat kumpulan ini, mimpi yang seperti ini adalah mimpi yang tidak benar, kerana tubuh baginda sallallahu alaihi wasallam tidak gemuk dan tidak mungkin ia melakukan perkara aib dan tidak sopan. Berdasarkan hadis yang dibawa ini, satu orang tabi'in, dia kata dia pernah mimpi jumpa Nabi. Lalu Abdullah bin Abbas tanya dia, sifatkan kepada aku macam mana Nabi yang kamu lihat dalam mimpi. Lalu dia memberi bentuk yang paling dekat ialah cucu Nabi, iaitu Hasan bin Ali. Hasan bin Ali ialah keturunan Rasulullah, tapi dari segi tubuh badannya tidaklah menyerupai Nabi secara keseluruhan. Maknanya dia lebih gempal, berisi, dia lebih mengikut ayah dia. Sebab Ali bin Abi Talib, dari segi apa yang diriwayatkan dalam kitab yang menceritakan tentang perihal para sahabat, antaranya ialah Al-Isabah fi Ma'rifatis Sahabah. Ali bin Abi Talib ni ialah orang yang rendah berbanding Nabi, dan berbadan gempal, dan kulit dia gelap. Dan Hasan bin Ali, dia lebih mirip kepada Ali bin Abi Talib. Tiba-tiba lelaki tabi'in ni dia kata dia mimpi jumpa Nabi. Nabi tu macam Hasan bin Ali. Jadi tak betul. Mimpi tu ditolak oleh Abdullah bin Abbas. Sebab Abdullah bin Abbas ni lah orang yang hidup zaman dengan Nabi, dan dia pun melalui fasa yang agak lama dia bersahabat dengan Nabi. Jadi ditolak mentah-mentah mimpi tu dengan sebab tidak ada kata apa, petanda yang dekat dengan sifat tubuh badan Nabi itu sendiri. Okay. Itu kumpulan pertama. Ikut pendapat kumpulan pertama ni, kita tak termasuk dalam kumpulan pertama ni. Maknanya dakwaan yang orang cerita mimpi jumpa Nabi selepas daripada sahabat, 90% akan ditolak. Bukan kata zaman kita, zaman Imam Bukhari pun mungkin ianya akan ditolak. Sebab zaman tu dah jauh dah dengan Nabi, dah sekitar 200 tahun dah. Dan pendapat ini dia sangat menjagalah daripada terbukanya pintu-pintu kerosakan, terutamanya pintu-pintu penambahan kepada agama itu sendiri. Itu kumpulan pertama. Kumpulan yang kedua, muka surat 221, antara ulama kumpulan ini ialah Imam An-Nawawi. Maknanya zaman yang jauh dah sikit dengan sahabat, Al-Mazari dan lain-lain. Kumpulan ulama ini berpendapat hadis tersebut adalah umum bagi semua orang, sama ada yang pernah melihat Nabi semasa hidup seperti para sahabat, ataupun yang tidak pernah seperti kita semua. Maknanya semua orang berkemungkinan. Semua jenis mimpi Rasulullah adalah benar sebagaimana maksud hadis tadi. Maknanya zaman Nabi ke, zaman sahabat ke, lepas pada tu, dari segi umum hadis tu,
Semua orang mempunyai possibility, kebarangkalian untuk mimpi jumpa Nabi. Hasil pendapat ini, apa sahaja yang dilihat dalam mimpi dan mendapat ilham ataupun apa jua perasaan bahawa ia adalah Nabi, maka benarlah mimpi itu dan itulah Nabi. Itu indikator dia ataupun kayu ukur yang diberikan oleh kumpulan kedua. Macam mana kita nak tahu yang kita sedang lihat dalam mimpi itu ialah Nabi? Ialah kita sendiri dengan perasaan kita rasa itu Nabi. Dan sebahagian yang lain kata, kalau dalam mimpi tu ada orang tunjukkan pada kita itulah Nabi. Itu juga antara orang kata apa, benda-benda yang boleh menjadi kayu ukur kebenaran mimpi itu. Imam Ibn Hajar ketika mengulas pendapat Imam An-Nawawi ini berkata, perlu diingat bahawa Muhammad Ibn Sirin adalah imam dalam bab ta'bir mimpi, manakala pandangan Al-Qadhi Iyad pula adalah sederhana dan baik. Berdasarkan kepada pendapat ulama kumpulan ini, mungkin benarlah anda telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi itu. Ini kumpulan yang ketiga, yang kedua. Maknanya semua orang di mana-mana zaman, akhir zaman ke zaman kita ni pun berkemungkinan. Dan pandangan kelompok kedua ni dia lebih ringan dan sederhana, sebab dia kata tidak semestinya Nabi tu bila mana dia datang dalam mimpi, ianya mesti sama dengan waktu Nabi hidup. Sebab alam mimpi dengan alam zahir tak sama. Istilah yang digunakan ialah alam misal. Mimpi ni ialah ia berbentuk misal. Sebab apa misal? Sebab ianya ada dalil dalam Al-Quran, iaitu kalau kita baca surah Yusuf. Surah Yusuf ni banyak cerita tentang mimpi. Nabi Yusuf berhadapan dengan beberapa golongan dan beberapa fasa bertemu dengan orang yang bermimpi, termasuk diri dia sendiri. Dia bermimpi melihat 11 bintang, bulan dan matahari sujud pada dia. Sedangkan bintang, matahari, bulan ni dia tak sujud pada manusia. Tapi dari segi alam misal. Selain pada tu, melihat 7 ekor lembu kurus memakan lembu yang gemuk. Tu ada dalam surah Yusuf. Dari segi logik, tak logik lah. Macam mana lembu kurus nak makan lembu yang gemuk? Sebab tu dalam kisah yang diceritakan sebab Imam Bukhari ni tulis kitab Sahih Bukhari, ialah dikatakan kerana bertitik tolak daripada mimpi jumpa Nabi, dia tengok Nabi ni dikerumuni lalat. Dari segi zahir Nabi hidup ni, Nabi bukanlah seorang lelaki yang badan dia berbau sehingga lalat boleh datang. Bahkan dalam sirah kita lihat para sahabat ambil peluh Nabi untuk buat air wangi pun. Tapi apakah misal yang ingin disampaikan? Misal yang ingin disampaikan situ ialah sampai satu masa nanti sabda Nabi, hadis Nabi ni dia jadi asing sehingga nak cerita hadis Nabi itu susah. Semak dengan benda-benda yang mengotori hadis Nabi. Jadi Imam Bukhari dalam mimpi tu dia lihat, dia cuba kipah lalat yang dekat dengan badan Nabi tu, sehingga ditakwilkan oleh Imam Ahmad, ditakwilkan oleh guru dia Ishaq bin Rahuya, mengatakan kamu akan membuat satu kerja besar, iaitu khidmat terhadap hadis Nabi, sehingga dia tulis kitab Sahih Bukhari, Ma'rifatu bainas sahihi was saqim, yang disebutkan oleh para ulama. Jasa Imam Bukhari ialah dia menapis hadis-hadis yang sahih dan juga hadis-hadis yang dhaif, sehingga memudahkan kita akhir zaman ni untuk menghargai dan juga mengenali, ambil manfaat daripada hadis-hadis Nabi yang ditinggalkan. Dan kita pun dah sebut minggu lepas bahawasanya benda ni dibincang panjang. Antara yang agak panjang perbincangannya ialah Al-Imam Ibnul Qayyim. Bahkan dia lebih luas lagi. Dia bukan bahas mimpi Nabi, bahkan dia bahas mimpi orang-orang saleh berhubungan dengan orang-orang yang hidup di satu-satu zaman. Itu mungkin dan boleh berlaku. Itu memungkinkan. Dan ada satu kitab yang dah saya sebut pada minggu lepas, iaitu satu kitab dia tulis oleh satu orang ulama daripada Pakistan, Siratin Nabi ba'da infisalihi, sirah Nabi selepas daripada kewafatan Nabi, iaitu himpunan cerita-cerita mimpi Nabi pada zaman lepas Nabi wafat sampailah ke zaman dia. Antara yang dihimpunkan ialah mimpi
pengasas kepada pusat pengajian Deobandi di India. Antara sebab terbinanya pusat pengajian tu ialah Nabi sendiri datang dalam mimpi pengasas dia dan arahkan tanah ni, tempat kawasan ni dibuat pusat pengajian. Selain daripada tu, penulis buku tu pun sendiri, dia pernah mimpi jumpa Nabi. Bila mana dia menderita sakit kulit yang teruk, dia pergi berubat dengan banyak doktor, doktor tak dapat berikan dia ubat yang paling sesuai, sehingga dia berdoa, bermunajat pada Tuhan. Akhirnya dia diberikan kemuliaan mimpi jumpa Nabi. Dalam mimpi tu, apa Nabi buat? Nabi pergi dekat satu papan dan Nabi tulis Loki. Loki dalam bahasa Urdu ialah labu air, memberi isyarat ubat kepada sakit kulit dia ialah labu air. Tapi dia pun kata bukan semua orang, untuk dia je. Sedangkan Nabi ni, kita belajar dalam sirah, tak pandai menulis, tak pandai baca. Dalam mimpi kawan tu, Nabi tu dia tulis, bukan tulis bahasa Arab, bahasa Urdu lagi. Jadi itu ialah alam misal dan juga alam zahir, dia beza. Dia tak sama. Sebab tu kalau kita baca kitab Sahih Bukhari, kitab takbir mimpi ni, kita akan tengok menarik rupa-rupanya mimpi para sahabat, mimpi orang-orang yang awal yang ditakbir oleh Nabi, bahkan mimpi Nabi sendiri. Macam yang dah kita sebut sebelum ni, bagaimana Nabi telah bermimpi diberi minum susu, sehingga keluar susu tu dengan banyak. Nabi minum tu, susu tu keluar ikut jari. Satu benda yang mustahil lah. Tak pernah tengok kita orang minum susu ni dia keluar ikut jari. Bila mana Nabi tengok di ujung jari Nabi tu keluar susu, ujung tu disambut oleh Umar Al-Khattab. Umar yang minum lebihan itu. Esoknya Nabi cerita dan Nabi beritahu pada para sahabat, maksud daripada mimpi tu, aku akan diberi keluasan ilmu. Susu itu lambang kepada ilmu. Dan yang paling banyak akan ambil ilmu ni ialah Umar Al-Khattab. Dan Nabi diberi minum susu daripada susu unta. Dan Ibn Sirin dia kata, kalau satu orang tu dia mimpi diberi minum susu, ianya bermaksud orang tu akan diberi ilmu yang luas. Tapi susu daripada binatang ternak yang halal, iaitu unta, lembu dan kambing. Kita dah sebut minggu lepas. Kalau satu orang tu dia mimpi dia diberi minum susu binatang liar, susu harimau ke, susu singa ke, susu anjing ke, ataupun binatang yang haram dimakan, susu daripada babi, ia bermaksud satu orang tu dia akan dapat ilmu, tapi ilmu tu jadi fitnah pada agama. Itu tafsiran di kalangan para ulama lah, antaranya Ibn Sirin. Cuma nak cerita bab tu panjang lah. Seterusnya kita pergi kepada pendapat kumpulan yang ketiga, muka surat 222. Antara ulama daripada kumpulan ini ialah Ibn Juzai dan Syekh Mustafa Zarqa. Syekh Mustafa Zarqa ni antara ulama yang hidup mutaakhirin. Zarqa ni satu tempat di Jordan. Satu tempat di Jordan. Lahirnya satu orang tokoh, Mustafa Zarqa ni ialah satu orang tokoh dalam bidang muamalat, ilmu iqtisad. Dan dia juga ialah guru kepada yang syarahkan kitab kita ni, iaitu Dr. Zaharuddin tu sendiri. Syekh Mustafa Zarqa ni sekitar tahun 90-an. Dia terkenal dengan pendapat-pendapat muamalat dia. Dan lepas pada dia wafat, nama dia besar, dan dia bukan hanya tulis bab muamalat sajalah, banyak bab-bab sirah Nabi pun banyak dia tulis. Jasa dia agak besar kepada umat ni, dan dia antara permata lah bagi Zarqa. Zarqa ni di Jordan, dia kawasan industri. Kawasan industri. Tanya orang Jordan, Zarqa ni ada apa? Zarqa ni orang jual lansir macam nilai 3. Tempat orang jual lansir. Pelajar-pelajar perempuan belajar Jordan, tak semualah perempuan yang belajar Jordan nak cari lansir bandar pergi situ. Tempat tu adalah tempat-tempat orang tak lelaki pun ada. Saya dulu pun pernah, antara tempat yang kerap berulang daripada tempat belajar ke luar pada tempat belajar tu ialah Zarqa. Tempat Syekh Ali Al-Halabi rahimahullahu ta'ala, salah seorang pada murid Nasiruddin Al-Albani yang mengajar, dia mengajar di Zarqa. Cuma nak sebut pada kita, Zarqa ni ialah satu tempat yang pesat lah sikit.
Dia kawasan industri. Okay. Syekh Mustafa Zarqa berkata setelah beliau membuat analisa seluruh pandangan ulama, ia mengatakan memang secara zahirnya kelihatan hadis di atas seolah-olah menjamin semua wajah Nabi sebagaimana ilham seseorang yang dilihat dalam mimpi itu adalah wajah Nabi yang sebenarnya. Tetapi setelah melakukan analisa tafsiran para ulama, jelaslah hadis tadi tidak memberi jaminan untuk semua. Maka jaminan sebenarnya Nabi yang dilihat dalam mimpi itu adalah khas bagi para sahabat. Mustafa Zarqa dia lebih berpegang pada pendapat kumpulan pertama, yang mengetahui dengan jelas rupa paras Nabi. Adapun bagi individu yang tidak pernah melihat Nabi sepanjang hayat, mereka tidak termasuk dalam jaminan hadis ataupun syaitan tidak boleh menyerupaiku. Maknanya orang yang datang lepas pada para sahabat, tabi'in sampailah kita sekarang ni, kita tak terselamat pada potongan hadis tu, fa inna syaitan la yatakhayyalu bi. Sesungguhnya syaitan tak akan menyerupai aku. Sebab yang boleh cam syaitan menyerupai tak menyerupai inilah orang yang pernah hidup sezaman saja. Adapun kita hanya berpada dengan hadis-hadis yang kita dengar secara zan kita, secara sangkaan kita, inilah Nabi. Tapi dakwaan syaitan nak mendakwa dia Nabi dalam mimpi tu, benda tu boleh berlaku. Ini kerana kita tidak tahu wajah sebenarnya baginda Nabi. Maka mungkin sahaja syaitan membentuk satu wajah yang tidak kita ketahui, lalu mendatangkan perasaan kononnya ilham bahawa ianya adalah Nabi. Kita boleh tengok dalam bab ni, kalau mimpi Nabi pun para ulama begitu menjaga dan memberi garis panduan terhadap dakwaan satu orang tu kalau dia mimpi jumpa Nabi, khususnya orang yang selepas pada zaman sahabat, apatah lagi dakwaan yaqazah. Nabi datang secara jaga. Minggu lepas saya sebut benda ni. Benda ni pun dah disebut dalam buku ni. Dakwaan satu orang tu, dia kata Nabi dia lihat secara yaqazah, bukan dia tidur, dia duduk jaga macam ni. Dia tu orang akhir zaman lah, orang yang hidup zaman kita. Dia kata Nabi tu dia jumpa, ada dekat tangga masjid tadi, tengah duduk susun kasut. Kalau dia kata macam tu, dakwaan itu kita boleh kata mesti diragui, tak boleh diyakini. Sebab kebanyakan para ulama menolak. Ada ulama-ulama yang terima yaqazah ni, tapi ulama yang kalau kita cek, dia memang cenderung pada sufi. Dia bukan satu kumpulan yang natural. Dia minat dengan aliran-aliran seperti itu. Kalau yang betul-betul mustaqil, yang betul-betul tokoh fatwa, pakar rujuk, dalam bab ni sangat berhati-hati. Saya dah sebut minggu lepas, video tu pun dah di-cut. Panah video tu. Tapi saya tak pernah tengok komen dia. Saya malas nak serabutkan kepala. Cuma benda tu memang orang akan pertikai. Sebab macam saya sebutlah, di Malaysia ni dia ada satu majlis fatwa bagi negeri tertentu tu, dia terima bahawasanya yaqazah tu boleh berlaku. Walaupun di peringkat kebangsaan JAKIM, dia senaraikan antara tanda-tanda ajaran sesat di Malaysia ialah pengakuan aliran itu boleh jumpa Nabi secara yaqazah. Yang paling awal buat pengakuan ni ialah dulu Al-Arqam. Bukan setakat dia mengaku, bahkan dia orang terbitkan rakaman pita kaset tu, dialog antara Abu Ya dengan Rasulullah, bahasa Melayu lagi, secara yaqazah. Dan benda tu dipandang serius lah. Cuma lepas pada zaman tu dah berakhir, benda tu dah jadi slow down, dan sejak akhir-akhir ni dia datang balik dengan sebab pengaruh golongan tertentu daripada luar negara kita ni yang dimasukkan dan dinormalizekan tempat kita, dan orang rasa macam benda tu boleh diterima. Hakikatnya ianya ialah satu isu besar yang dibincang dalam bab akidah. Kita tengok lagi apa yang disebut sini. Muka surat 222 perenggan paling bawah tu, dia kata syaitan memang tidak boleh menyerupai Nabi, tetapi dalam hal ini ia hanya menyerupai wajah lain lalu mendakwa ia Nabi, dan kita tidak mengetahuinya. Lebih berbahaya apabila gambaran itu memberi mesej dalam bentuk cakap ataupun tindakan yang tidak sesuai dengan watak sebenar baginda. Syekh Mustafa Zarqa juga menegaskan, jikalau seseorang merasakan ia telah bermimpi Nabi pada zaman ini, maka tiada jaminan apa yang dilihatnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam,
ia terbuka kepada benar ataupun salah. Oleh kerana itu, mimpi orang pada zaman ini adalah sebuah mimpi biasa yang terbuka kepada permainan jahat syaitan, monolog dalamannya, atau mimpi benar orang saleh yang dapat melihat wajah Nabi sebenar, tetapi tidak termasuk dalam jaminan hadis tadi. Okay. Mana nak sebut pada kita bahawasanya, sebab dalam hadis yang kita tengok tadi tu, hadis pada muka surat 219 tu, bila mana Nabi kata, fa inna syaitana la yatakhayyalu bi, sesungguhnya syaitan tak akan mampu menyerupai aku, wa ru'yal mu'mini juz'un min 46 juz'an minan nubuwah, dan mimpi orang mukmin itu, orang saleh itu, satu bahagian daripada 46 cabang daripada kenabian. Maknanya Nabi nak kata bahawasanya orang saleh ni dia akan dapat peluang untuk mimpi yang boleh dijadikan sebagai tanda dan alamat. Bukan setakat mimpi Nabi, tapi mimpi yang dia tengok, benda-benda yang pelik dalam mimpi dia, itu boleh dijadikan sebagai panduan. Dan semakin soleh satu orang tu, semakin tinggilah kebenaran mimpi dia tu. Tapi kebiasaannya perilaku orang saleh ni, dia tak kalut nak cerita ke orang. Dia tak kalut, sebab dia pun tahu benda tu akan menjadi fitnah besar. Sebab macam kita selalu sebut, mimpi ni ialah satu benda yang berlaku dalam khayalan, dalam alam lain, dalam akal manusia ni, dalam otak manusia ni. Ianya tidak boleh diukur. Tak ada alat yang boleh ukur benda tu. Sebab tu kalau kita tengok Al-Quran sendiri, dia sebut ada mimpi-mimpi yang tak betul, namanya adghasu ahlam. Adghasu ahlam ni maksud dia apa? Mimpi yang terjadi kerana kita khayal sebelum tidur. Kita dah terbayang-bayang duk mamai-mamai nak tidur tu, dia termasuk dalam mimpi kita. Maka itu tidak dikira sebagai mimpi yang benar. Sebab pada waktu kita tidur, otak kita ni masih lagi ambil tangkapan bayangan terakhir untuk dimasukkan dalam otak waktu kita tidur, untuk kita bayang. Terutamanya otak bahagian depan, sebab dianya ialah satu visual yang paparkan balik apa yang dah kita fikir daripada otak bahagian belakang. Sebab tu walaupun otak ni dia tak besar dalam organ badan manusia, tapi ianya adalah satu benda yang mustahak untuk dijaga. Allah Ta'ala jadikan dalam tengkorak kita tu ada otak, tengkorak tu pula tebal. Tujuan dia nak jaga otak ni supaya otak ni dia tidak terganggu ataupun tidak rosak. Sebab dia ada satu insiden di Eropah, satu orang dia kerja industri tahun lama dah, 1914, saya ada terbaca artikel tu. Dia kena mesin apa jatuh atas kepala dia, menyebabkan tertusuk kepala dia, dan bila mana dia batuk, keluar cibisan otak dia. Cibisan otak dia keluar. Dari segi ilmu medical, dia memang mati, tapi takdir Tuhan dia hidup. Okay. Cuma problem dia apa dia? Berubah dia punya personality lepas daripada insiden tu. Dia jadi cepat marah. Sebelum tu dia orang yang penyabar. Sebab apa? Maklumat-maklumat lama, kestabilan emosi yang lama tu mungkin hilang dengan sebab cibisan-cibisan otak tu dah terkeluar. Sebab tu benda ni diterimalah di sisi orang-orang medical, walaupun tak semua orang medical dia terima. Contoh kalau kita buat pembedahan jantung, ambil sikit jantung orang, dia boleh datang lintasan hati orang yang lama tu, boleh sikit-sikit. Maknanya kita boleh berubah personality. Kalau orang tu baik, okey lah. Kalau orang tu dulu kaki bunuh orang, dia jadi fikir, tak puas hati sikit, dia jadi nak bunuh orang. Okay. Benda tu diterima. Tak semua kes, tapi benda tu diterima lah, diterima. Cuma nak kata otak ni pun memainkan peranan untuk satu orang tu dia mimpi macam mana. Kalau mimpi tu betul yang disebutkan sebagai juz'un minan nubuwah, dia tidak terpengaruh dengan bayangan otak. Dia memang Allah Ta'ala nak bagi siap-siap lah. Jadi cerita bab mimpi ni saya nak sebut sebagai kesimpulan sebelum pada kita masuk bab yang ke-35 sikit kita nak sentuh ni pada malam ni. Seorang Muslim itu untuk mengelokkan Islam dia hanya perlu ikut seperti mana yang telah ditetapkan dalam nas Al-Quran dan sunnah Nabi. Okay. Adapun benda-benda lain yang mencantikkan Islam dia ataupun mengukuhkan Islam dia, contoh mimpi jumpa Nabi, ia bukan benda yang wajib untuk kita lalui dan dapat dalam hidup kita
yang Tuhan peruntuk pada kita daripada umur ni. Contoh umur kita 70, tiba-tiba terasa macam rugi sebab sepanjang 70 tahun ni tak pernah mimpi Nabi sekali pun. Duk mimpi benda lain je. Okay. Rugi tak orang tu? Tak rugi pun. Selama mana dia elok dia punya Islam dia semayang pun elok, ikut syariat elok. Dan seorang alim pun kalau dia tak pernah mimpi jumpa Nabi, dia tidak mengurangkan kualiti ilmu dia. Tak mengurangkan kualiti ilmu dia. Okay. Ini satu benda yang kita kena clear bagi masyarakat. Sebab orang masyarakat, khususnya kita orang Melayu ni, bila mana satu orang tokoh tu dia cerita dia mimpi jumpa Nabi, ianya ada kepentingan daripada cerita tu. Tak dinafikan ada orang yang betul-betul ikhlas dia mimpi dia jumpa Nabi tu, memang betul-betul dia nak kongsi pada pendengar. Tapi ada orang yang dia gunakan cerita mimpi jumpa Nabi ni untuk tarik crowd ataupun tarik hati manusia tu, rasa dia tu hebat. Itu yang menjadi problem di akhir zaman ni. Sehingga ianya menjadi orang kata apa, benda yang mengganggu kesihatan agama satu-satu orang tu. Kita tak naklah berlaku macam di India, Pakistan. Jual cerita mimpi jumpa Nabi ni sangat mudah. Sebab tu kita akan tengok bila mana dekat pilihan raya, setengah-setengah tok-tok guru yang tak betul di Pakistan ni. Pakistan ni banyak juga aliran-aliran yang tak betul dia. Dia orang akan hantar surat kepada calon yang bertanding. Dia kata, semalam saya mimpi jumpa Nabi. Nabi kata yang akan jadi presiden Pakistan ni kamu. Kawan tu pun syok. Hantar duit 3 beg. Lepas tu tok guru yang sama, kan dia tengah pilihan raya presiden. Okay. Dia dah hantar surat dah satu. Dia kata semalam jumpa mimpi Nabi. Nabi kata kamu. Okay. Lepas pada tu dia hantar surat yang kedua, calon kedua pula. Dia kata aku mimpi jumpa Nabi. Nabi kata kamu akan naik. Kawan tu pun hantar 3 beg pula duit. Dua-dua dia tapau duit kawan tu. Tujuan dia sebab nak duit je. Sebab nak duit. Tapi nak kata apa? Dengan sebab cerita mimpi tu laku bagi masyarakat dia tak tolak. Dia tak tolak. Maknanya dia orang terima benda tu. Di Malaysia ni dia taklah sampai pada tahap tu lagi. Cuma perjalanan nak pergi ke arah tu nampaknya makin hari makin jelas dan terang. Sebab orang ramai suka nak cerita benda tu. Tapi alhamdulillah lah ada juga gerakan-gerakan yang cuba nak bendung benda ni secara berleluasa. Kita bukan tolak mimpi jumpa Nabi, tak tolak. Okay. Cuma terlalu expose cerita tu menyebabkan banyak kepincangan berlaku. Banyak kepincangan yang berlaku. Maknanya dalam mimpi Nabi tu dia sebut benda-benda yang kadang-kadang menimbulkan suasana cemas bagi masyarakat. Contohnya bila mana COVID-19 ni yang duk jual mimpi jumpa Nabi ni banyak. Merata. Yang cuba mengaitkan kata benda ni ialah daripada strategi golongan-golongan tertentu untuk menyambut kedatangan Dajjal apa-apa semua. Lalu dibawa cerita mimpi Nabi. Ada juga yang jual cerita mimpi jumpa Nabi ni dengan sebab nak beritahu Nabi dah beritahu dalam mimpi tu penawar kepada penyakit ni. Dulu di Turki isu ni, satu orang perempuan. Dia kata dalam mimpi dia Nabi beritahu penyakit COVID-19 ni boleh baik dengan satu herba, nama dia sumak. Sumak ni Al-Shifa Jaya tu ada jual. Tuan-tuan jangan pergi cari pula. Laku banyak kedai dia. Okey. Sumak ni orang Arab dia akan guna dalam, kalau panggang ayam tu, dia akan letak sayur semua atas tu dengan bawang. Yang warna merah-merah tu sumak lah. Macam debu-debu tu. Okey. Ataupun dia orang goreng ubi kentang macam fries tu, dia akan tabur sumak. Kadang-kadang banyaklah nasi pun dia orang guna sumak. Itu sekadar penyedap rasa macam saffron apa semualah. Adalah dari segi kebaikan kesihatan dia tu ada. Okey. Cuma benda tu dia agak bahaya. Dia agak bahaya untuk dieksposkan. Okey. Cuma nak beritahu pada kita bahawasanya tidaklah menjadi kekurangan Islam satu orang tu kalau dia hidup atas dunia, dia umat akhir zaman tak pernah mimpi jumpa Nabi, tak ada masalah, tak ada problem apa pun. Yang pasti dia hidup tu ikut seperti mana yang Nabi suruh. Okay. Jadi settle untuk bab tu. Kita masuk sikit bab yang ke-35.
bab al-istihza' bi'adzabillah ataupun mempermainkan azab Allah. Muka surat 227. Wa min talbisihi 'ala al-'awami itlaquhum anfusahum fil ma'asi fa idza wubikhu takallamu kalam az-zanadiqah faminhum man yaqulu la atruku naqdan linasi'atin walau fahimu la'alimu anna hadha laysa binaqdin li'annahu muharramun wa innama yukhayyaru baina an-naqdi wan-nasi'ati al-mubahaina famathaluhum kamathali mahmumin jahilin ya'kulu al-'asala fa idza 'utiba qala ash-shahwatu naqdun wal 'afiyatu nasi'atun thumma law 'amilu haqiqatal imani la'alimu anna tilka an-nasi'ata wa'dun sadiqun la yukhlifu walau 'amilu 'amal at-tujjari alladhi yukhatiruna bikathirin minal mal lamma yarjunahu minar ribhil layli la'alimu annama tarakahu qalilun wama yarjunahu kathirun. Kita terus tengok terjemahan dia apa dia. Muka surat 228. Antara muslihat terhadap orang awam adalah berasa bebas melakukan maksiat. Jikalau ditegah, mereka akan memberi alasan dengan perkataan orang zindik. Apa dia? Aku tidak setuju dengan pembayaran secara tunai untuk suatu yang boleh dibayar secara hutang. Andai mereka memahami, tentu mereka akan tahu ini bukan pembayaran secara tunai kerana ia adalah haram. Terdapat hukum yang harus sama ada untuk membayar secara tunai atau hutang. Berumpamaan mereka adalah seperti orang jahil yang sedang sakit demam lalu meminum madu. Jikalau dicela, maka akan berkata syahwat itu pembayaran secara tunai dan kesihatan itu pembayaran secara hutang. Di samping itu, andai mereka memahami hakikat iman, tentu mereka tahu bahawa apa yang tertangguh itu adalah janji yang benar dan tidak akan diingkari. Andai mereka mengetahui pekerjaan para pedagang yang di dalam benaknya selalu terlintas fikiran tentang banyaknya harta yang perlu diharapkan keuntungannya di malam hari, tentu mereka akan tahu bahawa apa yang telah ditinggalkan adalah sedikit dan apa yang mereka harapkan adalah banyak. Okay. Saya nak baca takat tu saja. Sebab nak beritahu poin daripada kata-kata ni, maksud dia apa? Ialah sikap sebahagian orang yang suka buat dosa ataupun benda-benda yang sia-sia. Suka buat dosa lah istilah mudahnya. Bila mana dinasihati, mereka beri alasan-alasan yang nampaknya macam nak mempermainkan ataupun merendah-rendahkan nasihat itu. Contoh, bila mana kita nasihat, pergilah semayang, aku tengok kamu ni tak semayang. Dia pun kata, nak buat macam mana? Syaitan dah hasut aku dan aku ikut hasutan tu, aku tak semayang. Dia nak salahkan syaitan. Okay. Cara tu ataupun benda seperti itu nampaknya macam betul lah, tapi dalam masa yang sama ianya ialah satu meremehkan. Kita tengok syarah dan tahqiq. Orang awam yang telah berjaya ditipu oleh iblis adalah orang yang tidak merasa bersalah apabila melakukan maksiat. Ini antara benda yang syaitan nak kita rasa. Bila mana kita buat maksiat, kita rasa okey, tak rasa bersalah. Sebab antara bersihnya hati orang tu, bila mana dia buat maksiat ni, dia rasa gelisah, dia rasa tak seronok dengan buat maksiat. Dia, bila mana kita buat dosa ni, dia ada peringkat-peringkat. Orang yang tak pernah buat dosa, dia buat sekali dia gelisah, sempit dada dia nak pergi ke mana, dia rasa macam orang tahu je salah yang dia buat. Tapi orang yang buat salah yang dahsyat, dia buat salah, dia tak rasa apa-apa, dan yang lebih teruk lagi, dia berbangga dengan maksiat yang dia buat. Dia cerita ke orang. Okay. Itu tingkatan paling tinggi. Tingkatan yang pertengahan, dia buat dosa tapi dia tidak menikmati dosa tu. Macam mana saya nak bagi faham? Dia buat tu takut orang tahu, tapi dah buat dah pun. Okay. Taubat pun tak lagi. Lepas pada tu ada peluang buat lagi. Buat tu takut-takut kalau orang tahu pasang lah. Tapi buat lagi. Lama mana dah buat? Dekat 10 tahun dah buat, cuma tak tertangkap je. Yang ni, orang buat dosa macam ni, dia rugi. Dia tidak menikmati dosa dia. Dan dia juga takut-takut daripada dosa dia tu. Dia antara dua kedudukan. Dia ada orang, dia buat dosa tu, dia bangga. Contoh dia gangster kampung,
Jumpa orang kira nak pukul, kepak kepala orang, dan tak rasa takut. Pergi rumah orang, rasa lapar, masuk macam tu rumah, ambil makanan-makanan keluar. Tak rasa takut. Tuan rumah pula takut dah dia. Dia orang buat jahat, orang yang dijahati tu ataupun orang yang terima kejahatan dia tu rasa takut. Itu antara tanda akhir zaman pun sebenarnya. Okey. Cuma syaitan dia nak kita ni pergi ke tahap tu. Buat dosa, okey. Buat dosa, okey. Antara benda yang kita tengok dengan zaman kita ni ialah buat kata korang di media sosial ni dah jadi normal lah. Tuan-tuan, benda-benda yang tak dapat dinafikan. Tak nak bagi orang tahu kita kata korang, kita buat fake account sampai 12, 13. Bagi laluan azan dulu. Nak kata korang nak bagi azan dulu. Okay. Tengok sikit lagi daripada syarah dia tu. Syarah dan tahqiq dia kata, orang awam yang telah berjaya ditipu oleh iblis adalah orang yang tidak berasa bersalah apabila melakukan maksiat. Maksud aku tidak akan tinggalkan peluang mendapat bayaran di dunia, bayaran tunai, iaitu ganjaran segera di dunia, kerana ingin mendapatkan ganjaran yang tertangguh di akhirat. Ialah mereka tidak akan tinggalkan nikmat yang ada di dunia semata-mata mahu menunggu nikmat di akhirat. Mereka akan merasa rugi jikalau tidak merasai nikmat yang ada di dunia ini sebelum mereka mati. Sedangkan nikmat Allah Azza wa Jalla yang Allah janjikan di akhirat nanti bagi orang-orang yang beriman adalah jauh berlipat kali ganda kenikmatannya jikalau hendak dibandingkan. Okay. Ini yang disebut secara umum lah. Okay. Maknanya satu orang yang meremehkan. Okay. Yang saya sebut tadi ialah realiti keadaan semasa, iaitu manusia dia normalize terhadap dosa. Semakin moden zaman, maka semakin banyaklah cara untuk buat dosa tanpa sedar. Okay. Antara yang kita sebut tadi ialah dosa di media sosial ni ialah benda yang tak dapat dielakkan pada zaman sekarang. Sebab tu antara benda yang perlu diberi penekanan ialah fake cara berkomunikasi, bertaamul dengan media sosial ni. Okay. Sebab kalau kita tengok keadaan orang Malaysia kita ni, bila mana berlaku satu isu, kalau tuan-tuan perasan lah, sebelum Covid lagi pun, cuma lepas pada Covid ni, masa orang Malaysia dengan media sosial dia lebih banyak, dengan sebab kena berkurung dan dengan sebab kerja pada rumah, sekolah pun tak,
budak-budak ataupun pelajar pun, walaupun esok dah sekolah, tapi nak sebut pada kita bahawasanya waktu itu telah berjaya menjadikan orang Malaysia ni habit, dia jadi orang kata apa, tabiat nak melekat dengan media sosial, dan dia ada apa-apa dia akan sembang di situ ataupun dia akan sembahkan di situ, persembahkan di situ. Okey. Apa saja isu yang berlaku, terutamanya isu berkaitan dengan kecelaruan agama, sama ada kecelaruan orang agama ke apa-apa saja, orang akan sembang situ. Okey. Cuma kalau kita tengok bila mana berlaku saja satu-satu isu, satu video ke, satu hantaran status apa ke, kalaulah benda tu benda yang berlawanan dengan arus perdana, orang akan komen luar biasa. Tuan-tuan tengok orang Malaysia gaya dia komen. Kalau tuan-tuan ingat waktu bulan Ramadan baru ni, bila mana serangan Israel kepada Palestin, okay, orang Malaysia jadi juara komen di page Israel ni. Sampai orang Israel pun angkat tangan atas kepala, dahsyat cyber trooper Malaysia ni. Tapi dahsyat yang tu lah, hantar pergi perang, lari juga. Okay. Cuma nak sebut, kalau perang media sosial ni memang kita dengan Indonesia sama naik, kita menang. Okay. Tapi dia ada satu budaya yang kurang sihat, cacian. Sebab saya tengok apa saja video ke apa je, kalau benda tu macam orang tak suka, orang akan caci. Okay. Dan pemilik akaun tu confirm dia tak akan guna nama dia, dan dia tak akan letak nama dia. Nama macam-macam. Nama senja di bendang lah, macam-macam. Mana ada orang Melayu nama macam tu. Okey. Nama, maknanya nama tu kita dah tahu dah itu fake account. Okey. Tapi dia sanggup dia ambil masa, sanggup buat satu email address baru semata-mata nak hentam orang di situ. Okey. Saya nak kata apa? Kejuhudan tu bukan senang. Nak ambil masa, mengadap, lenguh belakang-belakang, duduk atas kursi, taip, kena yang jari besar, typo 15 kali. Nak sebut pada kita bahawasanya kesungguhan nak kata ke orang di media sosial tu dibuat. Bahkan dia rasa bangga dan dia ajak kawan-kawan yang lain buat fake account bersama-sama dan bantu dia untuk komen secara bahasa yang kurang hajar di situ. Sangat-sangat tidak sihat keadaan di media sosial ini. Sebab tu saya bila mana video-video kuliah saya yang agak isunya agak panas, cut. Tak kira lah daripada mana-mana channel, cut. Saya dah ambil pendirian bermula daripada beberapa bulan yang lepas. Dia nak kecoh, dia nak panas, biar dia panas. Saya tak akan tengok satu komen pun. Orang nak tag, biar dia tag. Sebab saya punya pendirian, yang tag, yang kutuk tu dia tak kenal kita depan sama depan. Dan dia kata pada kita dalam keadaan kita jahil pada diri dia, dan dia pun jahil pada diri kita. Dan kita telah buang masa. Kalau kita layan, dulu saya layan juga, tapi saya duk fikir kita layan, dia macam syaitan juga, makin layan makin dia suka. Dia seronok lagi. Dia ajak geng dia, dia tag lagi. Kita tak boleh tidur malam. Minum air manis pun jadi tawa. Kerana duk teringat komen dia yang kurang ajar tu. Okey. Last sekali kita naik darah kerana benda-benda macam tu. Saya kata benda ni buang masa, benda ni beri gangguan pada emosi, beri gangguan pada fizikal pun. Badan jadi lenguh, sakit urat habis kerana duk fikir komen orang. Okey. Last sekali buang masa, kita baca je lah kitab macam biasa, kita sebut je lah benda tu, orang tak berkenan pun kita sebut, yang penting benda tu tepat dengan apa yang disebut oleh Nabi, dan benda tu ambil masa sebenarnya. Okey. Cuma nak sebut pada kita, kalau kita layan sebenarnya, saya duk fikir seorang diri lah, kita popularkan dia sebenarnya. Sebab ada orang dia sekarang ni, oleh kerana media sosial ni dah jadi medium yang besar di dunia hari ni, ada orang dia nak cari crowd, pengaruh, nak suruh orang kenal page dia, nak suruh orang kenal channel dia. Kerja dia akan kutuk orang, ataupun dia akan duduk di semua komen-komen status mana-mana, dan komen dia tu kadang-kadang tak cerdik, orang pun hentam dia. Orang tengok page dia tak ada isi pun, tapi dalam masa orang tengok, orang pergi like, orang pergi subscribe. Dia nak yang tu ya sebenarnya, tapi dia sanggup menerima kecaman orang pada hentaman pertama. Itu dahsyat, maknanya dia ada kekuatan dalam bahagian tu. Dan benda-benda seperti ini sebenarnya ia juga projek normalize kepada dosa itu. Saya nak kata bahasa-bahasa komen-komen yang orang kata apa, kurang laras bahasa dia, yang kurang beradab,
Itu ialah bab hasutan syaitan pada kita. Sebagaimana modennya zaman, kita kena tahu syaitan pun dia akan beralih fasa moden juga dia orang dalam hasut manusia. Dia tak akan hasut kita macam dalam majalah Asuh yang kita baca tahun 90-an dulu. Budak-budak kenal majalah Asuh ni, syaitan 2-3 ekor dalam tu, syaitan duduk kat tandas syaitan. Yang tu fashion lama. Sekarang dia duduk dekat telefon kita. Fashion moden, sampai tak tidur malam kerana nak tengok ada orang dia minat benda tu. Kalau dia cari benda-benda, tapi saya tak nafikan di FB ni banyak juga benda yang baiknya pun. Cuma untuk berjumpa dengan benda yang baik itu, kita terpaksa mengharungi semak samun benda-benda yang berkait dengan bahasa-bahasa yang tak elok di media sosial ni untuk dapat benda tu. Dia ambil masa. Cuma jangan kita terikut-ikut budaya tu. Sebab bahaya. Dia jadi dosa yang kita buat secara normal. Asalnya dia dosa tapi orang nampak normal. Sebab orang tak tahu kita siapa. Jadi kita pun seronoklah kata ke orang di situ. Okay. Jadi itu bab yang kita kena berhati-hati. Rasanya kita berpada situ laku untuk malam ni. InsyaAllah kita akan sambung bab yang ke-36, iaitu berbangga dengan keturunan. Setakat tu saja. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.